Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kuliah ini kita akan lihat berkenaan dengan topik berkaitan kitaran perbelanjaan, iaitu dalam kitaran perbelanjaan ini akan melibatkan proses pembelian sehinggalah proses pembayaran tunai. Jadi kalau anda ingat semula di dalam kuliah kita yang awal bahawa sesuatu organisasi dia biasanya mempunyai 5 kitaran utama perniagaan ataupun 5 proses utama perniagaan. Yang pertama ialah kitaran hasil atau proses hasil, dan ini telah pun kita bincangkan dalam kuliah sebelum ini. Proses yang kedua ataupun kitaran yang kedua ialah kitaran belanja ataupun proses belanja. Jadi kita akan bincangkan tentang proses belanja dalam kuliah inilah. Okey. Jadi ini ialah satu contoh daripada satu perniagaan yang diceritakan dalam buku teks. Dan ini ialah rajah konteks untuk kitaran belanja perniagaan berkenaan. Jadi kalau kita lihat dalam konteks diagram ini, dalam rajah konteks ini, kita akan dapati bahawa kitaran belanja berinteraksi dengan beberapa sumber atau destinasi data dari luar ataupun entiti-entiti luar. Jadi kalau kita lihat di sini, kitaran belanja ini berinteraksi dengan vendor, dengan pembekal. Dia berinteraksi dengan kitaran hasil. Dia berinteraksi dengan kawalan inventory. Dia berinteraksi dengan pelbagai jabatan dengan kitaran pengeluaran dan juga sistem ledger am dan pelaporan. Jadi kitaran hasil, kitaran belanja, dia mendapatkan data dan juga dia memberi maklumat kepada entiti-entiti yang berbeza inilah. Okey, jadi pertama kita cuba lihat bagaimana ataupun apakah data-data yang diterima dan diberi antara kitaran belanja dan pembekal. Okey. Jadi biasanya kitaran belanja hubungan dengan pembekal ialah berkaitan dengan kita ataupun perniagaan ingin membeli barang daripada pembekal lah. Okey, jadi biasanya itu dicetuskan dengan purchase order. Okey, kitaran belanja mengeluarkan pesanan belian, dan pesanan belian ini dihantar kepada pembekal. Selepas itu pembekal akan menghantar barang dan perkhidmatan, dan sambil dia menghantar barang dan perkhidmatan, pembekal juga akan menghantar invoice. Dan apabila kitaran belanja menerima invoice dan memproses invoice tersebut, maka kitaran belanja akan menghantar payment atau pembayaran kepada pembekal. Selain daripada itu, kitaran belanja juga berinteraksi dengan kitaran hasil, iaitu kalau anda dapat ingat balik dalam kuliah kitaran hasil, bahawa apabila kitaran hasil menerima pesanan belian daripada pelanggan, menerima pesanan ataupun membuat pesanan jualan pelanggan, maka dan apabila didapati tidak ada inventory ataupun inventory tidak mencukupi, maka kitaran hasil akan menghantar back order kepada kitaran belanja supaya kitaran belanja akan membeli barang yang tak cukup tersebut. Okey, jadi di sini kita lihat kitaran belanja menerima back order daripada kitaran hasil. Dan apabila kitaran belanja telah pun membeli barang yang diperlukan oleh kitaran hasil tersebut, maka kitaran belanja akan menghantar maklumat receipt of goods, maklumat berkenaan dengan penerimaan barang, supaya kitaran hasil boleh terus memproses jualan yang mereka lakukan.
Selain daripada itu, kitaran belanja juga menerima purchase needs daripada inventory control. Jadi inventory control adalah satu bahagian di dalam organisasi yang mengawal inventory. Okey, apabila inventory didapati kurang daripada tahap yang ditentukan, maka inventory control akan menghantar purchase needs, akan menghantar keperluan belian. Okey. Menghantar keperluan belian kepada kitaran belanja supaya kitaran belanja akan membeli barang untuk memenuhi inventory. Apabila barang telah diterima, maka kitaran belanja akan menghantar maklumat penerimaan barang. Selain daripada itu, jabatan-jabatan lain juga ada keperluan pembelian. Mungkin bukan barang-barang niaga, bukan barang inventory, tetapi barang bekalan untuk pejabat contohnya. Okey, jadi pembelian barang biasanya dalam organisasi akan diurus secara centralized. Maknanya bukan setiap department akan beli barang dia sendiri, sebaliknya ada satu proses centralized untuk pembelian barang. Jadi oleh sebab itu, pelbagai jabatan ini akan menghantar purchase needs kepada proses proses belanja. Okey. Dan proses belanja akan membeli barang lah. Okay, akan membeli barang dan menghantar, dan apabila barang telah diperolehi, maka maklumat berkenaan dengan penerimaan barang itu akan dihantar kepada jabatan-jabatan berkenaan. Selain daripada itu, kitaran pengeluaran juga ada di punya keperluan dia, iaitu kitaran pengeluaran ni ialah kitaran yang mengendalikan penghasilan barang ataupun kilang lah. Jadi kilang ni apabila kehabisan, apabila dia dah tak ada raw material, bahan mentah, maka dia akan hantar raw material needs kepada kitaran belanja, dan kitaran belanja akan mendapatkan ataupun membeli barang mentah tersebut. Dan apabila barang mentah tersebut telah tiba, telah diperolehi, maka kitaran belanja akan menghantar maklumat berkenaan dengan penerimaan bahan mentah tadi kepada kitaran pengeluaran. Manakala semua urus niaga yang berkaitan dengan pembelian dan juga pembayaran akan dihantar kepada sistem ledger am dan pelaporan untuk disediakan catatan akaun, journal ledger untuk penghasilan penyata kewangan. Jadi ini ialah secara umumnya bagaimana kitaran belanja untuk kes inilah, kes perniagaan contoh ini. Apakah kitaran belanja, daripada manakah kitaran belanja memperolehi datanya, mendapat maklumat, dan ke mana maklumat disalurkan daripada kitaran belanja. Jadi secara umumnya kitaran belanja adalah berkaitan dengan segala aktiviti dan pemprosesan maklumat yang berkaitan dengan pembelian dan pembayaran untuk barang dan perkhidmatan. Maknanya dia tidak terhad kepada pembelian barang inventory sahaja, bahkan apa-apa sahaja yang organisasi mendapatkan perkhidmatan daripada supplier, walaupun tak berkaitan dengan dia punya barang dagangan dia, maka itu pun termasuk dalam kitaran perbelanjaan. Dan objektif ataupun satu-satu organisasi mempunyai kitaran belanja, dan kitaran belanja ni mempunyai objektif, contohnya untuk meminimalkan kos pemerolehan dan penyelenggaraan inventory. Okay, iaitu bagaimana organisasi dia usaha supaya dia mengurangkan kos membeli inventory dan kos untuk menyelenggara inventory. Maksudnya kalau boleh, antaranya kita tak nak pegang inventory terlalu banyak, kerana inventory yang banyak akan menimbulkan ataupun menambah cost overhead lah. Kemudian minimize bukan saja inventory, bahkan supplies, iaitu bekalan yang bukan barang yang kita beli untuk kita jual, tetapi barang untuk digunakan dalam organisasi. Itu dipanggil sebagai supplies lah, bekalan.
and the various services the organizations needs to function, dan juga perkhidmatan-perkhidmatan lain. Maknanya contohnya elektrik, utility itu adalah perkhidmatan-perkhidmatan. Mungkin perkhidmatan perlu cleaning services kan, consultancy services. Jadi benda tu dia bukan dalam bentuk inventory atau supplies, tetapi dalam bentuk perkhidmatan. Itu juga dikendalikan oleh kitaran perbelanjaan. Jadi dalam kitaran perbelanjaan, untuk memastikan objektif tercapai, maka ada keputusan-keputusan utama yang biasanya perlu dibuat di dalam kitaran belanja. Antara keputusan-keputusan dibuat ialah apakah tahap optimal untuk penyimpanan inventory dan bekalan. Kerana kalau kita simpan inventory yang terlalu sedikit, nanti kita akan ada masalah stock out, masalah tak cukup bekalan, menyebabkan operasi kita terganggu. Tapi kalau kita simpan terlalu banyak inventory, maka kita akan ada hadapi kos yang bertambah. Kita terpaksa tambah ruang, menyediakan rak-rak ataupun menyediakan gudang untuk menyimpan inventory. Jadi kos akan bertambah dengan mendadak. Jadi kita perlu cari satu satu tahap yang optimal untuk berapakah bilangan inventory dan bekalan yang patut kita simpan. Kedua, keputusan yang seterusnya ialah pembekal mana yang patut kita pilih supaya kita mendapat kualiti yang terbaik, harga yang terbaik, perkhidmatan yang terbaik. Jadi itu pun adalah keputusan yang penting, kerana kita mahukan supaya inventory yang kita peroleh, bekalan yang kita peroleh ialah bekalan yang reliable, yang memenuhi keperluan kita dengan harga yang murah supaya kita dapat jimatkan kos. Seterusnya, bagaimana kita boleh menggabungkan pembelian across units, iaitu pembelian keperluan-keperluan jabatan-jabatan dalam organisasi dapat digabungkan supaya kita dapat harga yang terbaik. Kerana kalau kita benarkan setiap jabatan dalam organisasi untuk membeli bekalan mereka tersendiri, maka mereka akan beli sedikit-sedikit. Dan bila mereka beli sedikit-sedikit, kita terlepas daripada peluang untuk mendapat diskaun pukal. Kalau kita beli barang secara banyak, kita akan dapat diskaun yang lebih biasanya. Jadi kalau kita benarkan jabatan ni membeli barang mereka sendiri, mereka akan beli secara sedikit-sedikit dan kita akan kerugian potensi untuk mendapat diskaun. Jadi kalau kita kumpulkan, kita tahu bahawa jabatan A memerlukan 10 unit, jabatan B memerlukan 20 unit, jabatan C memerlukan 30 unit, kita combine 60 unit, kita beli terus 60 unit. Bila kita beli 60 unit dengan lebih banyak, maka diskaun yang kita akan peroleh lebih besar. Kita akan dapat buat penjimatan lah. Organisasi secara keseluruhan akan dapat membuat penjimatan yang lebih baik. Kemudian seterusnya, keputusan yang dibuat ialah bagaimana teknologi maklumat boleh digunakan untuk meningkatkan keefisienan dan ketepatan di dalam logistik inbound. Inbound logistik ni ialah logistik untuk mendapatkan barang membawa kepada organisasi lah, mendapatkan bekalan ataupun inventory dibawa masuk ke dalam organisasi. Jadi kalau kita gunakan IT, kemungkinan kita dapat meningkatkan kadar keefisienan dan ketepatan. Seterusnya, bagaimana kita hendak memastikan kita mempunyai tunai yang mencukupi supaya kita boleh dapat supplier discount. Di samping diskaun kita yang boleh kita perolehi apabila kita membeli barang dengan banyak, kita juga boleh memperoleh diskaun dengan cara kita membayar cepat. Maknanya kalaulah kita beli barang daripada pembekal memberikan invoice dan invoice tu bertarikh matang 4 minggu daripada tarikh pembelian, tapi biasanya pembekal juga akan memberi galakan kalau kita bayar dalam tempoh 1 minggu, mereka akan beri additional discount, tambahan diskaun.
Jadi kita kalau boleh kita nak dapatkan diskaun tu. Jadi untuk dapatkan diskaun, of course kita perlu kepada sufficient cash. Perlu ada tunai yang mencukupi untuk kita bayar dengan cepat. Okay, bagaimana cara untuk kita memastikan kita ada tunai yang mencukupi supaya kita boleh bayar diskaun. Kita boleh bayar dengan cepat untuk dapatkan diskaun. Seterusnya, bagaimana kita hendak mengurus pembayaran kepada pembekal supaya kita dapat maximize cash flow, supaya kita dapat mengoptimalkan aliran tunai. Kerana ada masa-masanya kita perlu kepada mendapatkan bekalan-bekalan tertentu, jadi kita perlu sediakan tunai. Dalam masa-masa lain kita pula yang menerima tunai daripada pelanggan kita. Jadi bagaimana kita nak atur supaya cash flow kita ni kita buat secara optimal, supaya organisasi kita dapat berjalan dengan lancar, dan kemungkinan kita juga boleh mengambil kesempatan atas diskaun dan sebagainya, supaya kita dapat penjimatan ataupun kita dapat keuntungan yang lebih.